insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hasbiyallahu wa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul tawakkaltu rabbul arsyil azim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma aghnina bi halalin haram min siwa. Bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwayullah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tamil lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min khazainika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita yang sebentar ini, sebentar isyak. Kita sambung ayat 40 ayat 40 surah Hud tadi yang tak habis lagi, yang kita baca tafsir Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Kita sambung lagi ayat 40 insyaallah. Siapa-siapa yang ada mohon share hari ini untuk Batu 14 insyaallah, Masjid Batu 14 Puchong insyaallah. Mohon kita share sambil kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. InsyaAllah. Puchong Masjid Masjid Batu 14 Kembaru Puchong insyaAllah. Okey, insyaAllah masih lagi dalam kitab masuk kitab tafsir Al-Quran Nik Abdul Aziz Nikmat insyaAllah. Dengan Tuan Guru kita sambung ke surat 169 insyaAllah daripada petang tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca balik ayat tadi, ayat 40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta iza jaa amruna wa farat tanur kulna bil biha min kulli zawjaini istaini naini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya. Sehingga Nabi Nuh terus bekerja, maksudnya sadaqallahu azim, sehingga apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dengan air mancut-mancut dari muka bumi dan menandakan kedatangan taufan, kami berfirman kepada Nabi Nuh, bawalah dalam bahtera itu 2 dari tiap-tiap sejenis haiwan, jantan dan betina, dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya, yakni disebabkan kekufurannya. Juga bawalah orang-orang yang beriman, dan tidak ada orang yang beriman yang turut bersama-samanya melainkan sedikit saja. Ayat ini menceritakan
Allah SWT mesej, Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh teruskan pembuatan kapal bahtera tersebut hinggalah datang satu hukum, dan Allah memerintahkan bila datangnya hukum tu akan membinasakan mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya diceritakan dalam ayat ini, menceritakan bagaimana air memancut-mancut dari bumi. Bukan hujan saja turun daripada langit, air pada bumi pun terkeluar, dan menandakan itu kedatangannya taufan yang hebat. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi kepada Nabi Nuh, baulah ke dalam bahtera itu tiap-tiap jenis haiwan dengan satu pasang jantan dan betina. Kemudian baulah ahlimu, iaitu pengikut Nabi Nuh, ahlinya, kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya disebabkan kekufurannya. Juga bawalah orang-orang yang beriman, dan tidak ada orang yang beriman yang turut bersama-samanya. Siapa? KKM. Tamam, ada pengumuman daripada KKM, kawasan Denggi. Alhamdulillah. Misalkan kawasan Konvit, kawasan Denggi. Okey, teruskan dengan ayat Allah Ta'ala. Bawalah dalam bahtera itu haiwan sejenis, tiap-tiap sejenis haiwan dengan pasangannya, jantan dan betina. Ya Allah perintahkan Nabi Nuh, bawalah ahlimu, kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya disebabkan kekufurannya. Juga bawalah orang-orang yang beriman, dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya melainkan sedikit saja. Ini cerita ayat 40 yang diceritakan, yang diperintahkan Nabi Nuh untuk bersiap sedia. Allah dah bagi syarat, Allah dah bagi perintah untuk bersiap sedia masuk ke dalam bahtera, menandakan Allah nak turunkan azab yang hebat kepada orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan pesuruhnya Nabi Nuh ataupun nabi yang diutuskannya. InsyaAllah. Sambung ayat tadi. Tuhan tidak sebutkan air itu sebesar mana atau sebanyak mana. Cuma apa yang hendak diberitahu adalah bagaimana kemas dan rapinya kerja Allah itu. Bermula dengan membuat perahu. Bila perahu sudah siap, air pun mulai keluar. Apabila air mulai naik setakat betis dan sampai ke perahu, maka bolehlah bergerak naik masuk ke dalam perahu sepasang demi sepasang. Ini perintah Allah Ta'ala. Allah Tuhan nak dari mana sebenarnya? Tu. Kalau kita dibagi pilihan pun kena ikut Nabi Nuh juga untuk kita selamat. Wa ahlaka, dalam pasangan-pasangan yang menaikkan perahu itu, masukkanlah anak isteri kamu sendiri. Sengaja Tuhan sebutkan perkataan ini, padahal kalau Tuhan tidak sebut pun Nabi Nuh tidak akan melupakan anak isterinya. Di sini Tuan Guru hendak memberitahu, Islam memang memberikan perhatian khusus kepada anak dan isteri. Kalau ketika makan, mengajar atau memakai sesuatu, kita akan ingat kepada anak dan isteri. Memang Islam menyuruh kita berkeluarga, jangan duduk seorang diri, membujang dari muda sampai tua, dan jangan suka menceraikan isteri sebab
Nabi tidak suka berkelahi dan menceraikan isteri. Ni Islam punya saranan, Islam punya perintah. Allah punya perintah menyuruh kita berkeluarga, tidak boleh duduk berseorangan. Membujang dari muda sampai ketua, masih lagi tidak, tak disarankan. Jangan suka kita menceraikan isteri, sebab Nabi tidak suka berkelahi dan menceraikan isteri. Illa man sabaqa alaihi alqaulu, kecuali orang-orang yang telah pun lebih dahulu ditakdirkan tidak akan menurut kamu. Masukkanlah semua anak isteri kamu itu, tetapi yang mana termasuk di dalam senarai aku, kamu tidak boleh buat apa-apa. Ya, maksudnya siapa yang dah tersenarai, dah dimak Allah Subhanahu Wa Taala, memang tak boleh buat apa dah. Maksudnya memang akan dibantai Allah Taala pada yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena renung kita hebatnya hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah bagi hukum, bagi perintah, sepatutnya kita follow sahaja. Tidak boleh kita tangguh, tidak boleh kita tunda. Sepatutnya kita follow saja apa yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Illa man sabaqa alaihi alqaulu, kecuali orang-orang yang telah pun lebih dahulu ditakdirkan tidak akan menurut kamu. Masukkanlah semua anak isteri kamu itu, tetapi yang mana tidak termasuk di dalam senarai aku, kamu tidak boleh buat apa-apa. Dan perkataan ini Nabi Nuh faham. Rupa-rupanya ada anak isteri dia sendiri yang tidak mendengar kata. Tuhan menyambung lagi, waman amana, dan siapa yang beriman. Selepas itu Tuhan memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma amana ma'ahu illa qablil. Wahai Muhammad, walaupun aku memerintahkan Nabi Nuh supaya masukkan ke dalam perahu itu orang-orang mukmin yang beriman kepadanya, tetapi aku hendak memberitahu kamu bahawa bilangan mereka tidak ramai. Kena ingat, cari orang yang betul-betul beriman dengan Nabi, dengan Rasul. Bukannya semua boleh ikut. Nabi Nuh yang 800 tahun kehidupan umur dia pun yang ikut dikata ulama dalam 70 hingga 80 orang saja. Dalil ini Allah beritahu dengan Nabi Muhammad, yang follow Nabi Nuh tidak ramai, sedikit saja. Maksudnya kita jangan terkejut. Ada di kalangan keluarga kita pun mungkin tak mengikut kita besok di sana. Kemungkinan. Memang potensi besar. Sebab itulah kita tarik semua kerabat kita. Jangan dibiarkan lara, jangan dibiarkan leka. Cari jalan untuk tarik dia balik menghadap Allah Ta'ala, menghadap Al-Quran. Tidak boleh dibiarkan liar di luar sana. Jangan sampai ke tahap itu. Takut kita tidak berjumpa di sana nanti. Ni sama dengan kes Nabi Nuh. Dia baru terasa yang Allah sebut tu, rupa-rupanya Nabi Nuh faham. Rupa-rupanya anak dan isterinya sendiri pun tidak mendengar kata. Nampak? Kita orang awam apa lagi? Jangan terkejutlah. Buat olok-olok seolah-olah alat video berada di hadapan kita, dan buat olok-olok juga seolah-olah seolah Tuhan sebagai juru acara sedang bercerita berkenaan Nabi Nuh membuat perahu. Satu hari dapurnya mengeluarkan air menjadi semakin banyak. Apabila perahu sampai ke peringkat stabil, lalu Nabi Nuh naik beramai-ramai serta memuatkan bahan bekalan dan memasukkan sekali anak isterinya. Kemudian pura-pura seolah-olah Tuhan berpaling ke arah Nabi kita Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad, kalau kamu tengok tidak ramai yang naik ke atas perahu. Walaupun sejarah Nabi Nuh telah berlaku beribu tahun, tetapi kita hendaklah merasakan ianya hampir dengan kita.
Kita kena berasa macam itu. Barulah pembacaan Al-Quran kita hidup dan bermaya. Kita tidak mahu sebelum membaca dan selepas membaca Al-Quran, iman kita tidak berubah. Sepatutnya bila kita dah baca Quran, dah tahu isi Quran tu, lepas dia baca, kita tahu kita berbeza dengan keadaan sebelum kita baca. Sepatutnya kita bimbang ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita hendaklah berusaha dan berikhtiar supaya gambaran-gambaran dari segi psikologi, psikologi yang dapat kita lakukan bagi mendatangkan kesan membawa pembacaan Al-Quran yang terbaik. Sebab tu Quran perlu dibaca dengan yang terbaik, tajwid dia, taranum dia, baru ada kesan. Kesan lembut, kesan keras, kesan ganas, kesemuanya nak mentarbiah kita. Sebab tu bila ada bacaan dengan tadabbur, kemudian dengan tazakkur, keluarlah bab peringatan untuk kita. Sekarang ini bila kita membaca buku-buku ilmu psikologi, walaupun buku ditulis oleh orang Eropah, kita masih boleh menggunakan ilmu ini sebagai salah satu cara untuk mendatangkan kesan dalam pembacaan Al-Quran. Apabila kita membandingkan hadis-hadis Nabi SAW dengan apa yang ditulis oleh ahli-ahli psikologi yang tidak berpihak kepada mana-mana, seperti Dale Carnegie, kita akan menemui banyak persamaannya. Kita terasa seakan-akan Dale Carnegie menumpang tiru sabda-sabda Nabi SAW. Kerana Nabi kita sudah wafat lebih 1400 tahun yang lalu, sedangkan Dale Carnegie baru meninggal beberapa puluh tahun sahaja. Sama ada dia tiru sungguh ataupun mendapat ilham daripada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Ini contoh. Walau bagaimanapun, salah satu daripada ajaran psikologi ialah jika kita membaca dan menulis sesuatu cerita, kita mesti buat olok-olok seolah-olah kita hidup dalam suasana cerita itu. Maksudnya dia bagi tulis tu, dia bagi feel. Maksudnya dia pun berada di dalam cerita itu. Ya. Kalau kita hendak menulis tentang Nabi Muhammad SAW, kita kena membawa jiwa kita ke Mekah dan merasai suasana zaman itu. Dengan bukit bukaunya, debunya, panasnya dan makan minumnya. Sebab itulah orang-orang yang membuat filem sejarah, mereka kumpul dan guna semua bahan-bahan sejarah yang lama. Dengan pakaiannya, bahasanya, makan minumnya dan perangai orang di zaman itu, supaya penonton yang menyaksikan filem itu betul-betul dapat merasai suasana di zaman berkenaan. Nampak? Tu. Maksudnya kita bila baca Quran, pastikan kita merasai, ada perasaan kita dengan apa yang dibacakan dalam ayat Al-Quran. Walaupun sekarang kita berada pada tahun 1411 Hijrah. Masa buku ni tulis 1411 Hijrah. Tetapi cuba kita layangkan jiwa kita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasai, dengan cuba rasai bagaimana Abu Jahal melawan, cara Abu Bakar membela, cara Abu Sufyan memimpin, serta bagaimana kesabaran Nabi, teriak dan tangisnya sewaktu berhadapan dengan musuh dan ketika berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dengan musuh dan ketika berhadapan dengan Allah Ta'ala, ya. Kalau kita boleh menghayalkan sebegitu, Al-Quran ini akan hidup dan ia benar-benar boleh memimpin jiwa dan membentuk batin kita mengikut apa yang dikhendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah puas hati kita membaca Al-Quran. Sebab tu kita baca Quran, kalau dapat kita tengoklah, renunglah terjemahan dia. Paling minimum tu kita tengok terjemahan dia. Maksudnya kita tengok, kita tahu apa yang kita baca. Contohnya kita baca Fatihah, kita tahu apa dia, nasta'in, siratal mustaqim. Kita tahu sepatutnya.
Sewajibnya kita tahu maksud-maksud dalam ayat Al-Quran. Baru kita merasai bab khusyuk kita, bab ketakutan kita. Bagi orang yang merasakan hubungannya jauh dengan Nabi Muhammad, amalan berselawat ke atas Nabi bukanlah senang baginya. Tapi bagi orang yang merasakan dirinya dekat dengan Nabi, amalan berselawat ke atas Nabi adalah benda yang mudah baginya. Aku hidup sehari 24 jam. Sedikit sangat kalau aku hanya berselawat sekali saja dalam sejam. Jadi ketika itulah orang tidak puas-puas berzikir, beristighfar dan bertajrid, atau mengosongkan dirinya daripada sebarang sekatan batin. Sebab tu kita tak boleh berhenti selawat. Kita buatnya sebagai zikir. Apalagi dengan zikir-zikir nama Allah, zikir-zikir memuji Allah. Kita tak boleh berhenti. Masalah apa? Nak mengisi isi kita, mengisi roh kita ni, mengisi kehidupan kita dengan menyebut nama Rasulullah, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ayat 41. Kita teruskan ayat 41, habis 40. Masuk terus ayat 41 insya-Allah. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini doa yang hebat, ya. Doa yang hebat yang diajarkan Allah kepada Nabi Nuh untuk menggerakkan bahteranya. Maksudnya ni surah Hud ayat 41. Ini penting. Ini satu doa yang kita kena amalkan setiap hari, ke mana saja kita pergi. Apa maksudnya? Dan ketika itu berkatalah Nabi Nuh kepada pengikut-pengikutnya yang beriman, naiklah kamu ke bahtera ini sambil berkata, dengan nama Allah, bergerak lajunya dan berhentinya. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Hud ayat nombor 41. Mohon kawan-kawan, sahabat-sahabat di sana amalkan ayat nombor 41 ni. Apa dia? Waqalar kabu fiha. Kita baca bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Amalkan setiap kali kita keluar, setiap kali kita naik kenderaan, tak kira basikal ke, jalan kaki ke, motor ke, kereta ke, lori ke, kapal terbang ke. Inilah doa ni yang paling hebat. Apa dia? Bila Nabi Nuh perintahkan naik kapal bahtera tersebut, maksudnya dengan nama Allah, bergerak lajunya dan berhentinya. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Bismillahi majriha. Satu-satunya ayat yang bunyi di bawah. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Apabila semua orang sudah naik belaka, segala benda dan makhluk sudah dimuatkan belaka, maka masing-masing menunggu perintah untuk bergerak. Kemudian datanglah perintah. Waqala, dan berkata Nabi Nuh kepada pengikut-pengikut dia, arkabu fiha, naiklah belaka ke dalam perahu ataupun bahtera. Kemudian bismillahi, dengan nama Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kedaulatan Allah. Majriha, sama ada ketika perahu kamu itu bergerak ataupun berlayar. Wa mursaha, dan sama ada ketika perahu ini berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan aku sangat-sangat suka mengampuni dan kasihan belas. Allah, tuan-tuan. Ni doa naik kenderaan yang hebat. Mula-mula sekali kita jumpa perkataan qala. Perkataan ini banyak terdapat di dalam Al-Quran
Di antaranya ialah wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru minhu qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Surah Hud ayat 38. Nabi Nuh membuat bahtera itu dan tiap-tiap kali sepuak dari kaumnya melalui tempat ini dan membina bahtera, mereka mengejek-ngejeknya. Nabi Nuh pun menjawab, jika kamu memandang kami bodoh kerana membuat bahtera ini, maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh kerana keingkaran kamu sebagai balasan ejekan kamu. Surah Hud 38. Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Nuh betul-betul seorang Nabi yang sangat setia kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan. Apa saja perintah Tuhan, Nabi Nuh akan menunaikannya walaupun dia sendiri tidak faham apakah itu perahu. Sepanjang hayatnya dia tidak pernah melihat perahu yang menyebabkan orang kampung berpakat mengejeknya. Tetapi oleh kerana Tuhan memerintahkan supaya membuatnya, maka aku buat. Bila perahu sudah siap, dia tidak tahu bagaimana hendak menggunakannya. Apabila Tuhan memerintahkannya supaya mengisi perahu dengan pengikut-pengikutnya, maka Nabi Nuh pun membuat. Mereka apabila perahu sudah diisi, Nabi Nuh pun menunggu perintah baru. Kalau dia tahu pun dia tidak akan buat kecuali melalui apa yang diperintahkan saja. Ini merupakan sifat Nabi dan sifat ini menandakan tahap ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala yang begitu hebat sekali. Perasaan hamba tu terlampau dahsyat oleh Nabi Nuh kepada Allah Ta'ala. Cukup masa dia ikut perintah. Dia tak menjalankan terus. Tunggu saja apa yang Allah perintah. Ubudiyah, kehambaan dan kesetiaan seseorang Muslim, seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan dengan begitu jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran mengenai Nabi Nuh. Walaupun Tuhan menceritakan perihal Nabi Nuh, tetapi pelajarannya banyak untuk kita kerana Nabi Nuh adalah Nabi kita juga. Bukan Nabi untuk orang kampungnya sahaja. Orang Islam wajib beriktikad bahawa Nabi-Nabi yang diutuskan di dunia ini adalah pembawa risalah yang sama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi tanggungjawab kita beriman kepada segala apa yang diperintahkan oleh mereka, yakni Nabi-Nabi dan Rasulullah Ta'ala. Jadi kalau Nabi-Nabi bersifat seperti ini, artinya kamu kenalah meniru sifat-sifat itu kerana mereka adalah orang pilihan. Wahai manusia, kalau kamu hendak merapatkan diri dengan Allah, cuba kamu tiru sifat yang ada pada orang pilihan Allah. Di antara sifat yang baik ada pada golongan pilihan aku ini ialah mendengar perintah setia. Apabila orang memberi perintah serta taat dan patuh pada perintah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, berkenaan membaca kalimah majreha, ianya dibaca dengan sebutan majreha, ia ini secara imalah. Tetapi kalau dibaca dengan sebutan majraha tanpa imalah pun tidak mengapa, kerana kedua-duanya ada dalam ilmu qiraat dan ada juga dalam segi ilmu saraf. Ilmu saraf pun memang sebutannya asalnya. Asal qiraat ada 7. Di dalam qiraat bacaan dalam sebutan majraha, ia ini tanpa imalah, dan majreha secara imalah. Ada pada tempat-tempat tertentu dalam Al-Quran mengikut bacaan riwayah Hafs. Serupa kita mendengar kaset-kaset bacaan qari-qari daripada Mesir. Kita baca wan nabiyina, tetapi mereka membaca dengan sebutan wan nabiyina. Kita baca wadduha, tetapi mereka baca dengan sebutan wadduha secara imalah. Tu cerita bacaan majreha. Boleh dibaca dengan majraha. Kalau sekarang kita melaksanakan haji di Mekah, kadang-kadang kita terdengar orang di sana membaca Al-Quran tidak serupa dengan cara kita baca.
Boleh jadi kita berasa dia salah baca, tetapi hakikatnya memang puak-puak ini baca begitu. Lebih-lebih lagi orang di sebelah Morocco dan Afrika Tengah. Mereka membaca menggunakan qiraat warsh, sementara kita di sini suka baca menggunakan qiraat hafs. Jadi mana satu yang betul, sebutan majraha ataupun majreha? Kita di sini biasa baca dengan sebutan majreha. Itu ikut imalah, secara imalah. Yang ketiganya, wahai Nabi Nuh, cakaplah kepada budak-budak kamu ketika hendak naik perahu, apabila perahu itu bergerak, bacalah Bismillah, dengan nama Allah, dengan kuasa Allah, dengan kekuatan daripada Allah. Begitu juga semasa perahu berlabuh kelak. Apabila air surut dan perahu berlabuh, bacalah dengan nama Allah, dengan kuasa Allah. Bacaan Bismillahi majriha wa mursaha bukan saja kita baca waktu naik kereta atau perahu, bahkan kita boleh baca pada bila-bila masa. Ketika naik kapal terbang, naik motor berjalan kaki sedang buat rumah, ketika pergi ke hutan belantara. Perkataan majriha maknanya bergerak, manakala wa mursaha maknanya berhenti. Bukannya perahu saja yang bergerak dan berhenti. Umar ketika kita pun bergerak, bukan umur kita pun bergerak, dan pada masa tertentu ia akan pun berhenti. Apabila kita membuat rumah, ketika meletakkan batu asas, kita pun boleh sebut Bismillahi majriha. Dengan nama Allah rumah ini dibangunkan sehingga dia wa mursaha, ia buruk dan roboh. Ketika ini menggali lubang untuk membubuh anak durian dari satu pohon ke satu pohon, kita baca Bismillahi majriha, dengan nama Allah benih durian bila subur dia naik. Takkanlah naik ke langit tidak berhenti-henti. Wa mursaha. Ni. Dan bila dia berhenti ketika berkahwin, kita baca Bismillahi majriha, dengan nama Allah dalam suasana hidup kita berumah tangga. Wa mursaha, dan bila berhenti sama ada bercerai, isteri mati dahulu ataupun suami mati dahulu. Tu kelebihan doa Bismillahi majriha. Mohon kita beramal dengan ayat tersebut. Ayat nombor 41 surah Hud. Satu doa yang paling hebat yang diamalkan oleh Nabi Nuh ketika naik kapal bahteranya, memulakan pelayarannya. Waktu taufan, waktu banjir besar yang melanggar, yang membelah kawasan kaumnya, yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam bahteranya memulakan dengan doa Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Takat tu malam ni kita sambung esok. Dah masuk isyak dah. InsyaAllah kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syari' abina wa akhdiha wa jina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu suwayullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samii'un alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli jabbarin anin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marin wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tahassanna bil wajbar wa tasamna al malakut allazi la yamut isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin haramin wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yusghilu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah. Jumpa esok, insyaAllah.